Okay, only Elsa is with us now. Okay, everybody. Yeah, when I count 1, 2, 3, I want you to say hi to Elsa, yeah? Okay, we say hi, Elsa. Okay? Okay, get ready. 1, 2, 3. Dia nampak ke kita? Oh, tak cocok. Okey. Okay. Can she see us? Ini saya punya. Bukan itu. Ya. Cash DMI tak? Yang ni saya punya kamera. Okey, jap. Dekat sini kena setting. Dia tak ada. Dah cocok ke belum? Dah cucuk dah. Bukan. Ni saya punya. Ni. Tu dia berbunyi tu. Baru dia ni. Okey. Select ni. Oh, ini pertama kali saya pakai. Okey. So. Bukan tu dia kata. Bukan tu sikit. Pertama kali ni. Ya. Dato' Awi. Halo, Assalamualaikum. Oi, apa salam? Kena Bagaimana cuaca di sana? Dia cakap kamera ni tak? Kelabu. Kelabu. Saya ingat yang ni kena letak ke belakang sikit. depan saya ni. Depan. Tu tak nampak saya pula. Tempat saya pun sama, mendung, nak hujan. Okey, kita pun ada Yuna pun bersama dengan kita. Okey, dari Yuna pun bersama dengan kita. Seram. Dia letakkan tu. Okey. Admin. Belakang sikit. Kena ke belakang lagi. Bukan sana? Magic. Kalau letak kat meja ni nampak. Tu je. Dah. Okey. Dia kamera dia yang mata dua, yang mata dua ni ke? Apa ni? Dia pusing-pusing. Dia pun pusing Yang kan? cakap dia akan pergi. Oh, siapa bercakap dia akan pergi. Tak cakap dia pergi sini. Kalau yang boleh cakap dia pergi orang lain. Kalau saya belum cakap, Dia akan pergi dekat rompak. Dia tak pergi lah. pergi kan? Tengok dia. Assalamualaikum. Dia tak pergi. Oh ni. Pergi kat kau. Oh, tak apalah dia fokus dekat Azri. Lama. Sama kapten kuat sangat, dia tak tahu dia mana. Minta maaf lah, rambut saya panjang ni, tak potong ni. Kan tak sempat pergi potong. Okay. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita bersama ya. So this is the final day that we are together. So we are going to refresh ourselves on what we have learned. Okay, for the past 16 session. Inilah sesi kita yang ke-16 bersama. Inilah pertama kali dalam sejarah hidup saya mengajar satu kursus yang begitu panjang dan begitu banyak sesinya secara online ya. Secara offline banyaklah, tapi online inilah yang kali pertama ya. Okey, saya meminta anda semua untuk membawa laptop kerana ada satu tugasan yang saya perlukan daripada anda sebentar nanti. Ya. Jadi saya memerlukan sepenuh tumpuan anda kepada saya ya. Jadi saya faham anda semua mungkin ada nak buat kerja dan sebagainya. Jadi saya bagi masa 5 minit kepada anda untuk membalas email yang terakhir, untuk menulis ayat yang terakhir, untuk meletak tanda noktah yang terakhir, dan kemudian tu boleh tak tutup laptop? Buat dulu. Buat 5 minit. Nanti kita akan guna laptop. Tapi 5 minit ni habiskan dulu kerja. Nanti pukul 10.30 kita boleh
balik bekerja ya. Kerja kita. Oh, terima kasih. 5 minit ya. Okey. Oh, dari Pak ni dia pernah keluar ni. Dari Pak. Datuk Awi hari ni tak ada mengantar surat ke mana-mana. Hari ni saya hantar bini saya dulu. Ha? Hantar bini awak? Okey, hantar bini. Okey. Dia cuti. Oh, dia cuti. Okey, okey. Ya. Okay, dah. Finish that final email, send it off. Kalau tengah type apa, habiskan ayat terakhir. Saya tak kenal. Dalam gambaran saya, Pak Baun ni Miang-miang. Pak Baun ni kebal sikit. Jadi bila saya tengok yang halus tu, saya tak haka lah pula. Kan? Comel je dia. Kan? Comel rupanya. Baby face. Ha? Baby face. Baby face. Tak tahu kenapa dalam ingatan saya, gambaran saya tu Pak Baun tu yang macam kukus dia lah. kebal sikit. Okey. Ada lagi? Dah. Sudah habis? Pak Wan sudah habis tutup. Oh, saya tahu. Tutup dah tahu. Saya tahu dah habis. Then I know that you have finished. Okay. Then I know that you have finished. Okay, very good. Okay. 16 sesi kita bersama. Semalam saya ada buat pengiraan. Hampir 100 jam kita bersama. Masya Allah. Masya Allah. 100 jam. Ya kan? 16 sesi dan kita bersama lebih kurang dalam 100 jam kita bersama. Macam-macam lah kita belajar kan. Tapi apa sebenarnya tujuan utamanya kita bersama ni? Ya.
Jadi tujuan utama saya telah dipanggil untuk menjadi penceramah dan juga facilitator untuk kursus ini adalah untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah sikap dan juga masalah kerja, ya. Jadi saya dipanggil sini kerana pihak perusahaan atasan MTDC mahu melihat satu anjakan dalam sikap kita dan juga anjakan dalam prestasi kerja kita. Ya, dua benda, sikap dan juga prestasi. Ya, jadi sikap ni tidak memerlukan kemahiran tapi memerlukan kefahaman. Ya, kefahaman kenapa kita perlu bersikap lebih positif. Kenapa kita perlu untuk bersikap lebih proaktif? Kenapa kita perlu mengambil sikap untuk melakukan kerja lebih daripada hakiki kita? Itu berkaitan dengan sikap. Dan kemudiannya cara kerja pula, cara kerja prestasi, maka anda perlu teknik dan cara kerja untuk kita meningkatkan prestasi kerja kita. Jadi dua benda yang dua benda besar, ya, perkara besar yang kita perlu faham, ya, yang kita cuba lakukan di sini, ya. Alright. Jadi berkaitan dengan sikap, ya, bukan nak mengatakan bahawa kita ni tidak ada sikap yang baik di tempat kerja, bukan. Ya, tetapi pihak perusahaan nak lihat satu anjakan yang lebih, nak lihat lebih daripada apa yang anda telah beri setakat ini. Faham, kan? Ya, jadi kita kena faham bahawa pihak majikan kita perlu bantuan kita. Ya, bukan macam dulu. Dulu kita yang berharap kepada majikan. Tetapi hari ini dalam suasana kerja kita hari ini, pihak majikan yang memerlukan kita untuk keberlangsungan perniagaan mereka. So they need our assistance for continuation of the business. Yeah. So that is why they want us to show a lot of improvements in terms of our attitude and as well as our performance at work. Ya, kita pula perlu berasa bertanggungjawab kepada majikan kita. Macam kita ni anak, kita nak jaga orang tua kita pula. Dulu orang tua jaga kita. Dan tiba masanya kita pula nak menjaga orang tua kita supaya mereka terus boleh memberi tempat berteduh untuk kita dan juga memberi rezeki kepada kita. Kalau kita tak jaga, dikhawatiri satu hari nanti MTDC akan ditutup. Ya. Dan apabila MTDC ditutup, nanti tak adalah lagi kerja kita di sini, kan? Kerana MTDC bukan agensi kerajaan yang hanya satu saja yang menjadi penggalak kepada teknologi. Ya, banyak agensi kerajaan sebenarnya yang buat kerja yang sama. Kita ada MDEC ada, kita ada Magic pun ada, kita ada Teknologi Park pun ada, dan setiap negeri pun ada incubator juga, kan? Jadi kalau kita tak dapat menunjukkan yang kita adalah peneraju yang paling berkesan, maka dikhawatiri nanti mereka akan mula mengurangkan peruntukan kepada kita. Jadi bila mengurangkan peruntukan kepada kita, lama-lama bila dah tak ada peruntukan, tutuplah. Ya, mereka nak buat keputusan dasar mudah saja. Sekelip mata saja tanda tangan surat perjanjian memindahkan semua aset teknologi incubator kita ni macam TIC ni pindah hak milik kepada Teknologi Park. Macam mana? Kan? Dengan satu tanda tangan saja. Ya. Jadi oleh kerana itu kita kena menunjukkan lebih daripada apa yang kita lakukan hari ini, kan? Jadi apakah antara anjakan yang kita nak tunjuk berkaitan dengan sikap, ya, yang kita dah belajar sama ni, kan? Jadi pertama sekali adalah kerja dengan lebih berdikari, kan? Ya, kita kena mengambil sikap, kita boleh melakukan kerja kita dengan lebih berdikari. Maksudnya
tak perlu kita menunggu ketua kita untuk memberi arahan. Kita boleh melakukan kerja-kerja kita tanpa arahan yang diberi oleh ketua kita. Ya, kita tak naklah macam lain-lain agensi, lain-lain tempat pejabat dan lainnya. Bila bos bercuti, tak ada satu kerja pun yang beres di tempat kerja kan. Ya, bila bos pergi main golf, orang-orang kat pejabat dia pun bersukaria juga kan. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku. Jadi kita perlu mengambil sikap untuk bekerja walaupun bos kita tiada. Kita bekerja walaupun tidak diberi arahan, kerana kita tahu apakah tugas dan juga bidang kuasa, bidang kerja kita. Dan kita dah berbincang ya dalam sesi kedua saya rasa kita dah berbincang apakah bidang kuasa kita. Apakah perkara-perkara yang kita boleh buat tanpa menunggu arahan? Apakah perkara-perkara yang kita boleh buat tanpa kelulusan ya oleh ketua kita? Jadi mana-mana satu kerja yang kita boleh buat tanpa arahan, yang kita boleh buat tanpa kelulusan dan juga perintah daripada ketua kita, kita buatlah. Kita buatlah kan. Contohnya tadi bila air menitik kan. Ya, bila air menitik. Ya. Jadi bila air menitik tak perlulah nak tunggu arahan daripada siapa bos, Encik Suhairi kan. Nak tunggu arahan daripada Encik Suhairi untuk bagi arahan, ambillah satu baldi, tadahlah dulu air tu. Kan? Saya lihat tadi Fahmi ya telah bertindak tanpa menelpon Encik Suhairi. Kalau dia itu satu contoh kerja berdikari ya, independen ya. Kalau dia tidak bekerja berdikari, dia akan tunggu di pejabat. Apa dia tunggu? Dia tunggu kita bagi tahu dia. Lepas tu dia akan menelpon Encik Suhairi. Bos, ada orang buat laporan ni dekat blok B, bilik apa ni? Training room. Kan aircon bocor. Apa yang bos nak saya buat? Kan? Ya, kalau Encik Suhairi tengah pergi memancing ikan, ya dia suka pancing ikan kan. Jadi tak ada lambatlah nak apa tu nak menadah air tadi kan. Ya. Tapi nampak kita bagi tahu dia dan dia telah terus turun dan dia telah menadah air dan dia juga telah mematikan aircon kan. Jadi ini adalah kerja berdikari, tak perlu nak tanya Encik Suhairi, sendiri dia boleh mengambil tindakan. Jadi kita kena tahu juga dalam ruang kerja kita, dalam ruang kerja kita apa kerja-kerja kita yang kita boleh lakukan tanpa kita mengambil apa-apa, tanpa kita menunggu arahan daripada ketua kita. Kita kena tahu lah. Contohnya kalau mungkin hang tuah kan, pen marker, stok pen marker dah habis kan, takkanlah nak tunggu arahan daripada Puan Jaslin, Puan Ada Choi nak bagi arahan, pergilah order pen marker kan. So you don't have to wait for that, isn't it? Itu you boleh buat tindakan sendiri kan. So ambillah tindakan tu kan, tak perlu nak menunggu, sebab menunggu ni lambat ya. Dalam dunia hari ini ya, kebanyakan daripada organisasi dia dah telah mengambil dah bertukar bentuk organisasi mereka, di mana mereka memberi lebih banyak kuasa kepada kaki tangannya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Kalau dulu mungkin nak order pen, nak order satu sebatang pen pun kena minta keputusan, tunggu kelulusan. Ya, sekarang tidak ada. Jadi saya ingin memesankan kepada anda semua untuk benar-benar memahami yang mana satu yang memerlukan kelulusan, yang mana satu yang tak perlukan kelulusan. Ya, yang ini you kena test. Sebab kadang tak jelas. Ya, tak jelas yang mana kita boleh buat terus, yang mana kita tak boleh buat terus. Jadi macam mana cara kita nak
nak mengetahui yang mana kita boleh buat, yang mana kita tak boleh buat. Jadi bila timbul aja apa-apa keadaan, kita test dulu. Kan? Kita tanya bos, lain kali kalau benda ni berlaku, perlu telefon you dulu tak? Kalau dia kata, kalau bocor tak payahlah telefon saya, ambil baldi, tada je dulu. Jadi bila di masa akan datang, benda yang sama berlaku, kita buat terus. Sebab dah pernah sekali berlaku, kita tanya, bos kata, okey, buat terus. Okey? Tapi kalau dia kata, tunggu. Tunggu kan? Tunggu. Yang itu saya kena minta kelulusan board of director dulu. Nak tada air ke tak ni? Kan? Nak tada baldi ke tak? Jadi maksudnya akan datang kalau berlaku kebocoran, jangan buat apa-apa. Ya, kerana Encik Suhairi perlu membawa masalah ini ke mesyuarat lembaga pengarah untuk mendapatkan kelulusan mereka untuk mengambil tindakan. Jadi kita tahulah yang mana boleh dan yang mana kita tak boleh, kan? Jadi kalau hang tuah ada lagi perkara yang masih tak jelas lagi dengan Puan Ada Choi, yang mana memerlukan kelulusan Puan Ada, yang mana tak memerlukan kelulusan Puan Ada, jadi nasihat saya bertanyalah. Bertanya Dan Puan Ada pun sama juga. You also need to test your limits of authority. So you also need to do the same to your superior, and ask them, does this require their approval? Do you need to inform them before you take any action? So if they say no, then next time don't ask. But if they say yes, then next time ask. Okay? Sebab bidang kuasa ni susah nak kata lah. Kadang-kadang tak jelas. Dan ianya banyak bergantung kepada sikap ketua kita juga. Ada setengah ketua kita queen control. Queen control tu maksudnya semua benda pun kena tanya dia. Kalau tak tanya dia, dia akan marah. Okey? Tapi setengah orang dia rimas. Rimas bila asyik-asyik bertanya. Kalau kita tanya, kan saya dah kata, dah tak payahlah nak tanya, buat terus. Kan saya dah, maksud dia dah rimas, betul tak? Jadi, tapi ada seorang, kenapa tak tanya? Dia bergantung pada sikap, bergantung pada sikap. So you need to test the limits of your authority dan juga ketua anda. Yang mana satu, anda perlu mengenali ketua anda. Tetapi yang sebaik-baiknya kita pula sebagai ketua, kalau kita dah jadi pengurus, manager, supervisor dan sebagainya, sejauh mana yang mungkin lepaskan. Sejauh mana yang mungkin let go. Kenapa? Kerana bila kita membenarkan kaki tangan kita untuk mengambil tindakan, maka mereka akan belajar. Mereka akan belajar. Macam anak kita, dia akan belajar kalau kita lepaskan. Tapi kalau kita semua benda kita nak buatkan kepada untuk mereka, arahan semua nak bagi, maka mereka tidak belajar berdikari. Dan hari ini baiklah kita lepaskan supaya kita ada masa untuk kita memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang memerlukan tumpuan kita. Maksud higher level lah. Higher level kan? Daripada kita nak tunggu dan memantau Fahimi untuk menukar bab, nak tengok betul tak cara dia tukar bab, baik kita cakap dengan dia, tukar bab dan bagi tahu bila dah siap. Dan masa yang kita tak perlu menunggu dan memantau kerja Fahimi itu, apa kita boleh buat? Kita boleh buat kerja lain. Kita boleh menulis SOP, kita boleh menulis cadangan dan sebagainya. Itu lagi higher level. Kenapa tidak ada cadangan daripada kita? Sebab tak ada masa kan? Tak ada masa nak propose. Idea banyak, tapi tak ada masa. Kenapa tak ada masa? Sebab bila Yusof nak panjat tangga,
kita kena pegang tangga dia. Kan? Dia takut panjat tangga kan? Kita kena pegang tangga dia. Balik masa tak? Kan? Jadi kerja kita bukan nak pegang tangga, ya kan? Jadi kerja kita adalah lebih tinggi menggunakan daya pemikiran kita, ya, untuk kita bagi cadangan, untuk kita melihat perkara-perkara yang boleh ditambah baik dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada masa langsung, maka organisasi kita akan lemah, layu dan kaku. Kan? Sebab tak ada orang yang nak membaiki, memberi cadangan untuk menambah baik. Tak ada orang. Nobody to do that. So who is supposed to do that? All of you. All of you. Ya, jadi kita benar-benar kita nak menjaga majikan kita, maka kitalah yang perlu untuk mengambil sikap ini. Ya, mengambil tanggungjawab ini. Untuk kita memberi cadangan-cadangan supaya organisasi kita dapat berubah bentuk, berubah rentak dan menjadi peneraju inkubator dan teknologi utama di negara kita. Alright? Lepas tu itu berkaitan dengan kerja berdikari dan juga empowerment, ya. Empowerment. Jadi itu berkaitan dengan sikap. Setelah kita menganjak sikap kita dan kita mula untuk melakukan kerja-kerja kita tanpa kita menunggu arahan, tanpa kita perlu merujuk kepada ketua kita, maka kita pula perlu belajar teknik untuk kita mengurus kerja kita supaya kerja kita lebih produktif dengan masa yang ada. Ya, nah itu yang kita dah belajar pula. Apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar banyak kemahiran lah. Ya, satu kemahiran bagaimana nak menyusun masa kita. Nah, saya dah ajar guna Google Calendar kan. Ya, macam mana kita boleh gunakan teknologi untuk menyusun masa kita supaya kita ada masa, peruntukan masa untuk buat ini dan itu, dan supaya kita tidak lupa apa-apa yang penting. Lepas tu kita juga dah belajar, kita juga perlu ada satu senarai kerja. Kalau kita tak ada senarai kerja, kita pun tak tahu kerja kita dah siap ke belum ke, kena buat ke, kadang lupa pun kerja tu. Terus lupa. Ya. Jadi itu pun kita dah belajar. Lepas tu kita juga dah belajar cara bagaimana kita nak menulis kertas cadangan. Kan? Dia saya dah ajar dah. Semua kertas cadangan perlu bermula dengan satu masalah. Ya, kena pasti masalah, barulah kita bagi cadangan. Cadangan apa? Cadangan untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak ada masalah, tak payahlah bagi cadangan tu lah. Semua cadangan adalah percaya all proposals are solutions to solve a problem. Jadi kita kena ingat itu, ya. Saya pun dah mengajar anda juga cara bagaimana untuk kita bertindak, ya, dengan bertindak sebagai seorang ahli perniagaan. Ingat, ya. So all of you are your own business unit. Jangan kata ketua kita ada head of unit, head of department aja yang nak mengurus kewangan. Kita pun ada untung ruginya setiap daripada kita. Ingat, setiap daripada kita ada untung ruginya. Kalau nilai kerja kita kurang daripada gaji yang diberi kepada kita, takut satu hari majikan kita akan menyedari hakikat itu. Bila dia menyedari hakikat itu, maka dia akan memberhentikan kita. Ya. Jadi kalau nilai kerja kita melebihi daripada gaji yang diberi pada kita, kemungkinan dibuang kerja tidak ada, tetapi kemungkinan dinaikkan gaji ada. Kemungkinan dinaikkan gaji pula sebab nilai kerja kita melebihi daripada gaji yang diberi pada kita. Jadi berbaloi untuk mereka tambah kepada gaji kita. Baik kita berada dalam keadaan yang kedua supaya kita ada peningkatan dalam pendapatan kita, dalam gaji kita dan sebagainya, ya. Jadi macam mana kita nak melakukannya? Macam mana kita nak menambah kepada nilai kerja kita? Jadi pertama, kalau ada mana-mana peluang untuk penjimatan, tolonglah jimat.
Ya, kalau ada peluang untuk kita jimatkan kos, kita jimatkanlah kos. Dalam apa sahaja kerja kita Jangan kita buat tak kisah aja. Lepas tu nombor 2, kalau ada peluang untuk kita menambah kepada pendapatan dan peruntukan syarikat kita, majikan kita, tolonglah untuk menambahkan pendapatan mereka kan. Ya. Contohnya lah dulu dewan-dewan kita kalau hari Sabtu Ahad, kalau tak ada orang pakai, tak ada orang pakai kan. Dia pakai untuk perniagaan saja kan. Tapi ada pula orang bagi cadangan, apa kata kita buka pula dewan-dewan kita ni untuk disewa sebagai apa, untuk tempat majlis perkahwinan. Kan? Itu dah pendapatan lah kan. Siapa yang bagi cadangan tu? Siapa yang bagi cadangan tu? Pak Maon bagi cadangan tu kan? So look out for opportunities to add to the company's revenue. 1, save cost. Number 2, add to the revenue kan. And number 3, do more. Buat lebih. Buat lebih nilai kerja kita. Kalau kita sehari kita boleh servis sekarang ni 2 aircon, kita servis pula 5 aircon kan. Itu buat lebih lah. Kalau kita boleh buat lebih, kita buat lebih. Alright. So this is how we make sure that that it is worthwhile for the organisation to pay you the salary that you are getting. Okay. Lepas tu kita juga belajar tentang cara-cara bagaimana kita boleh menangani risiko. Risk management. Semua kerja kita ni ada risiko. Panjat tangga ada risiko, tukar lampu ada risiko, servis aircon ada risiko, pergi angkat kotak file, EBA file pun ada risiko juga. Kan? Jadi semuanya ada risiko. Pertama, risiko pada diri kita sendiri. Jadi tolong elak daripada membahayakan diri sendiri. Jadi kalau terlihat ada satu kerja yang mungkin membahayakan diri kita, sila ambil tindakan untuk menyingkir risiko tersebut. Ataupun nombor 2, kita memberi cadangan kepada ketua kita supaya risiko itu boleh dihapus, disingkirkan. Right? Jangan kita buat tak tahu aja kan. Itu pada diri anda. Kemudiannya risiko kepada kawan-kawan kita di sekeliling kita. Mungkin bukan pada kita nampak, dia tak nampak, tapi kita nampak ada risiko. Jadi kita pun kena memaklumkan. Supaya tidak berlaku apa-apa kepada rakan kita. Kemudiannya risiko apa pula? Risiko kepada nama baik syarikat kita. Nama baik syarikat kita pun kita kena jaga. Sebab kalau kita tak jaga nama baik syarikat kita, risikonya nanti orang akan menulis benda yang bukan-bukan, yang tak baik tentang syarikat kita, majikan kita, dekat Facebook, dekat Instagram dan sebagainya. Kalau nama tak baik, susahlah kan. Kenapa? Sebab bila nama tak baik, kita takut nanti penyewa akan berhenti daripada menyewa di sini. Kalau ada berita yang tak baik di media sosial, takut apa yang berlaku? Bakal penyewa takut untuk menyewa di tempat kita. Jadi lama-lama takut semakin lama kosong nanti banyak yang kosong, unit yang kosong kan. Dia sama macam blok apartment kan. Mula-mula kosong, orang takut masuk. Kan? Bila orang dah masuk, semakin ramai, lagi orang nak masuk kan, sebab ramai. Tapi cuba pula kalau ada masalah, semakin orang mula berhenti daripada duduk situ kan. Keluar. Bila ramai orang keluar, orang yang duduk situ pun keluar juga. Dia pun takut juga kan. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku Okey, jadi risiko ni macam-macam lah. Jadi kita kena lihat dan kita kena prihatin dan kita kena mengambil tindakan. Okey, contohnya tadi, sebelum bermula tadi saya dah pergi toilet A, toilet blok A ni, B, toilet blok B ni kan. Okey, toilet blok B, sinki yang tengah tu tak boleh ditutup.
air meleleh je kan. Washer je lah, ni masalah washer kan. Saya dah ambil gambar, saya dah hantar dah kepada apa tu geng AMU. Kan? Salah ke? Sebab kena Tapi salah ke? Ni saya tahu kenapa kadang-kadang salah. Tak tahu dia akan repo dia terjatuh. Okey, ini negatif lah ni. Ini negatif ni. Ini yang tanggapan negatif kita. Okey, jadi kita jangan takut untuk mengambil tindakan atau nak bagi tahu. Kalau saya lah dalam kereta saya ada washer dengan apa tu, dengan spanner, mungkin saya dah pergi ambil alat spanner dan juga washer dan juga selastik dan saya tukarkan. Bukan kerja saya, tapi sebab saya sayangkan MTDC. Malah apa sangat, apa washer RM1 je, 50 sen je pun washer, kan? Tapi saya tak ada bawa spanner hari-hari dalam kereta saya, tak ada saya buat kan. Benda tu pun 5 minit je nak tukar kan. Oleh kerana itu saya memberitahu ya. Jadi kita tolonglah ambil sikap ya. Kalau kita boleh buat, kita buat. Kalau kita tak boleh buat, kita bagi tahu. Okey? Apa-apa saja. Kalau boleh buat, kita buat. Tak boleh, kita bagi tahu. Orang yang boleh melakukan kerja ni, kan? Jangan takut. Ya, jangan takut orang tu marah bila kita bagi tahu lah. Orang tu tak suka kita lah. Orang tu kata kita ni menyebok lah. Kan? Lebih baik kita dalam kaki tangan kita ni, dalam keluarga kita ni, lebih baik kita yang melaporkan daripada nak menunggu penyewa yang melaporkan. Betul tak? Ya? Lebih baik kita dalam keluarga kita yang melaporkan daripada orang luar yang melaporkan. Jadi sebelum orang luar melaporkan, siapa nak laporkan? Kita lah, kan? Lepas tu, bila kita pula yang menerima aduan apa-apa, janganlah pula kita melenting. Samalah. Ya, macam hantuah kata kan. Ya, dia takut nak bagi tahu orang tu, takut orang tu salah terima dan orang tu melenting. Ya kan? Tapi jangan risau. Ya, jangan risau. Kita buat kerja kita. Tanggungjawab kita melaporkan, kita laporkan. Without fear, no favor. Kita bagi tahu. Ya, cara penerimaan orang itu bukan di tangan kita. Tapi insya-Allah semakin ramai orang yang kaki tangan yang melalui program transformasi ini, maka sedikit demi sedikit kita menukar tanggapan mereka supaya mereka juga boleh menerima aduan-aduan daripada kita. Okey, boleh menerima aduan-aduan daripada kita. Saya tengok tak ada bagi baru tadi bagi tadi. Assalam. Pilih toilet laki blok B TIC 3 tak boleh tutup ketat lah. Suhairi kata, wassalam, ambil maklum Kapten. Okey. Kan? Okey lah kan? Ini kita nak kan? Jadi kita nak, kita boleh mengadu dan boleh menerima aduan. Jadi kita pula, bila kita mengadu, kita nak orang tu terima, kita pun sama lah. Bila orang mengadu, janganlah kita pula melenting kan? Ya? Bila orang mengadu kepada kita jangan pula kita melenting. Jangan kita melenting. Jadi contohnya, tuan kata takut orang tu melenting kan? Jadi kita pun kena ambil sikap sama. Bila orang mengadu apa-apa kat kita pun jangan melenting. Contohnya, apa ni, tak ada pen dekat bilik mesyuarat dekat catalyst ni. Pen marker tak ada lah. Kan? Jangan pula. Engkau ni kan setiap kali nak mesyuarat minta pen. Kan? Bawa lah pen sendiri. Kan? Jadi kita pun jangan pula nak marah dia bila dia minta dan dia mengadu kan. Kita bantu ni, kita tolong, kita bagi. Kan? Berapa nak kan? Saya hantar. Kan? Itu sikap kita. Jadi kita perlu kita tukar corak kerja kita supaya kita boleh mengadu dan kita juga boleh menerima aduan. Ya? Aduan baik sesama kita daripada orang luar yang memberi aduan itu. Okey? Lepas tu lagi
kita juga telah belajar cara bagaimana untuk kita berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Jadi yang pertama sekali berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Ya, saya tak dapat nak mengajar anda sepenuh masa bahasa Inggeris kerana saya tidak diminta untuk mengajar silibus saya bukannya untuk mengajar bahasa Inggeris sepenuh masa. Tapi you all ada kursus bahasa Inggeris kan? Kat situlah anda suruh belajar kan? Jadi penting. Kenapa bahasa Inggeris penting? Bukannya kita tak sayangkan bahasa kita ya. Ianya penting kerana kita dalam bidang teknologi. Itu sebenarnya. Kita dalam bidang teknologi. Ya, jadi kerana bidang kita teknologi, jadi orang menganggap dan membuat andaian kita boleh menggunakan bahasa Inggeris. Kalau kita tak dapat menggunakan bahasa Inggeris dengan baik, maka mereka akan sanksi, pudar harapan mereka kan. Mereka tak percaya yang kita boleh mengurus teknologi. Macam manalah satu organisasi yang mengurus teknologi tapi kaki tangannya tak pandai menggunakan bahasa Inggeris kan. Jadi apa yang saya dah buat? Saya dah mengajak anda melalui latihan aktiviti untuk hentam saja. Gunakanlah bahasa Inggeris. Menulis pun hentam saja, bercakap pun hentam saja. Ya, dengan harapan anda menjadi lebih lancar dan lebih yakin. Sambil anda hentam saja, sikit-sikit perbetulkanlah. Ya, sikit-sikit perbetulkan. Lama-lama anda pasti akan menjadi lebih lancar dan lebih mahir, kan? Jadi anda ada kelas bahasa Inggeris, dalam kelas belajarlah grammar, pronunciation, semua. Tapi kena berlatih. Kalau tak berlatih, tak guna. Ya, kalau tak berlatih tak guna. Ya, kenapa kita di sekolah kita belajar 13 tahun kita belajar bahasa Inggeris tapi tak main-main? Kenapa? Sebab tak praktis. Ya. Tapi kalau kita belajar 1 bulan dengan cukup latihan memadai. Ya, 13 tahun belajar tak praktis tapi jadi apa hasilnya? Teruk kan? Tapi kalau relax. Tapi kalau 1 bulan dengan latihan pasti lagi elok. Jadi kita kena berlatih, ya, supaya anda tidak takut untuk menggunakan bahasa Inggeris, menulis ataupun bertutur. Jadi kalau ada orang datang bertanya dalam bahasa Inggeris, janganlah main tolak-tolak, jawab. Ya. Lepas tu apa lagi kita dah belajar? Kita juga dah belajar cara untuk kita menyampaikan pembentangan. Kita dah belajar cara kita menyampaikan pembentangan kita secara online. Ya, jadi bila ada mesyuarat, gunakan Zoom, macam mana caranya kita nak bercakap dalam Zoom? Bagaimana cara dia? Pandang kamera. Lepas tu apa lagi? Tangan tu gerak-gerakkan. Kan? Lepas tu cahaya pula. Cahaya tu cermin, tingkap dan sebagainya biarlah depan muka kita. Jangan di belakang kita tingkap, cermin dan sebagainya. Nanti gelaplah muka kita, orang tak nampak. Ya? Jadi ini pun kita dah belajar juga supaya bila anda perlu untuk menyampaikan satu pembentangan semasa mesyuarat, maka anda boleh menyampaikan dengan cemerlang dan lebih bergaya. Baguslah kalau kita boleh menyampaikan dengan cemerlang dan bergaya. Kenapa? Kalau kita menyampaikan dengan cemerlang dan bergaya, maka rakan-rakan kita dan pengurusan akan lebih menghormati kita. Kan? Bila mereka menghormati kita dan mengenali kita, insya-Allah laluan kita untuk kenaikan pangkat dan sebagainya lebih mudah. Ya. Kalau kita misalnya kalau kita tidak pandai untuk membuat pembentangan, kita menolak, menepis peluang untuk membuat pembentangan, jadi apa yang berlaku? Pengurusan tak kenal kita. Jadi bila pengurusan tak kenal kita, laluan kita susahlah. Kan? Ya, masa depan kita gelap, masa depan kita kan. Itu kita dah berlaku, gelap masa depan kita. Dan yakinlah tuan-tuan dan puan, organisasi anda ya akan melihat potensi anda dan cuba memenuhi potensi anda. Yakinlah. Kerana dah banyak contoh.
MTDC inilah satu-satunya organisasi, saya dah mengajar banyak tempat beratus tempat saya dah mengajar, hanya di MTDC sajalah yang saya jumpa di mana pemandu boleh dinaikkan taraf untuk menjadi technician, penyelia dan sebagainya. Tempat lain tak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan MTDC tak kisah kita mula ni apa. Nampak? Dia tak kisah kita ni mula driver ke, mula kerani ke, mula pion ke. Tapi kalau kita menunjukkan kita ada sikap yang positif, kita juga menunjukkan kita nak belajar, ada keinginan nak belajar, dan kita menonjolkan diri kita, insyaAllah kita akan diberi ganjaran yang setimpal. Yakinlah. Saya jumpa banyak. Kan? Berapa banyak pemandu, bekas pemandu dah jadi technician. Kat tempat lain, jadi pemandu sampai pencen. Serius. Jadi pemandu sampai pencen. Dan kemudiannya banyak pula technician. Technician kita kat sini contohnya Nazarudin dan sebagainya kan. Mereka sekarang ni dah jadi trainer untuk TVET. Betul tak? Diberi peluang jadi trainer untuk TVET. Itu pun satu keajaiban yang saya lihat jadi maksudnya organisasi kita MTDC ni memang dia bagi peluang kita belajar, sponsor dan sebagainya kan. Ada saya baca siapa tu, ada seorang tu belajar degree dalam electrical engineering ke apa ke? Kami yang tengah belajar kan? Management kan? Tapi sponsor kan? Jadi kalau ada peluang rebutlah kan? Tapi saya fahamlah kenapa Syamil tu diberi peluang sebegitu. Saya pernah ajar dia. Memang sikapnya positif kan? Syamil sikap dia positif. Semua benda kita suruh dia buat, dia buat kan? Dan dia nak je belajar. Jadi saya tak heran bila majikan pun nampak, saya nampak, majikan pun nampak kan? Dan memberi peluang-peluang yang sebegitu. Jadi janganlah kata tak mungkin. Buat dulu, insya-Allah kemungkinan itu akan tercapai. Do first, right? And your potential will be realized. Kita percaya je, orang kata believe in the process kan? Jadi semua yang kita belajar ni adalah untuk manfaat diri kita dan juga untuk manfaat organisasi kita. Jadi kalau kita faham benda ni adalah untuk manfaat diri kita, patutnya kita buat lebih lah. Kalau kita faham semua yang kita buat ni adalah untuk manfaat organisasi kita, yang macam mak bapak kita yang kita perlu jaga, maka kita pun buat lebih juga. Sebab kita sayang kan? Sayang, benda yang kita sayang kita jaga. Benda yang sayang kita akan jaga baik-baik. Jadi inilah secara ringkasnya apa yang kita dah belajar selama 16 sesi kita bersama kan. Jadi benda ni dalam 16 sesi ni saya dah sebut banyak kali, ulang. Dan inilah yang kali terakhir yang saya ingin mengingatkan kepada anda semua supaya anda semua tak lupa. Tak lupa, tak sia-sialah kita bersama. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? You Rehat. managed to conclude everything on the part 9. Ya, betul. Semuanya kan? Semuanya. Jadi saya ingin anda semua untuk mengambil sedikit masa muhasabah diri, maksudnya internal reflection internal reflection of what you have gone through dan saya minta anda untuk memilih satu daripada tajuk yang kita dah belajar sepanjang 16 sesi ini dan saya minta anda bercerita kepada kami apakah yang tajuk ataupun topik yang paling banyak meninggalkan kesan kepada anda
Ya. Dan kemudiannya, apakah yang anda akan lakukan supaya anda boleh terus menerima manfaat daripada apa yang anda telah belajar dalam kursus ini. Right, so I want you to identify a subtopic, that has left a very big impression on you, and I would like you also to share with us how you want to continue to get that same benefit after this. Kena muhasabah diri lah kan. Internal reflection. Banyak benda kita belajar. Jadi pilihlah kalau you rasa tentang apa tu business acumen, itu yang tentang diri kita sebagai apa tu satu unit perniagaan kan. Ya, boleh cerita pasal tu. Ataupun kita cerita pasal empowerment, boleh juga. Nak cerita pasal SOP, boleh juga. Nak cerita pasal kerja berdikari, boleh juga. Nak cerita pasal guna Google Calendar pun boleh juga. Ya. You fikirkan satu. Apa yang paling terkesan kepada anda? Paling terkesan? Yang mana satu topik yang paling banyak memberi faedah kepada anda? Dan apakah yang anda nak lakukan supaya anda akan terus mendapat manfaat tersebut? Contohnya, kalau misalnya menggunakan Google Calendar adalah satu topik yang paling banyak meninggalkan kesan kepada anda, jadi macam mana anda nak menerus mendapat manfaat tu? Akan terus menggunakan Google Calendar, kan? Berterusan menggunakan Google Calendar. Setiap kali ada acara, setiap kali ada appointment, ada meeting, semua masukkan ke dalam Google Calendar, kan? Itu caranya lah, kan? Ya? Nak berterusan mendapat manfaat itu. Apa dia? Ataupun mungkin anda telah mendapat anda amat terkesan dengan memberi cadangan. Sebelum ni macam takut nak bagi cadangan, sekarang dah lebih berani bagi cadangan sebab dah tahu macam mana nak menulis cadangan, kan? Jadi bagaimana nak berterusan? Lepas ni tiap bulan tak tulis satu kertas cadangan, hantar kepada management tiap bulan. 1 tahun 12, kan? Mungkinlah 2 minggu sekali. Bagus. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali 28 kertas cadangan setahun. Itu dah boleh jadi profesor kertas cadangan. Cadang nak buat kertas cadangan. Itu second taste. Ada keinginan nak buat tu permulaan lah, kan? Ya, permulaan nak buat. Lepas tu kita buat. Ya, kalau kita tak ada keinginan nak buat, langsung tak buat, kan? Ya. Apa tajuk dia? Sebab banyak kita dah belajar. Saya terlupa satu lagi benda yang kita belajar. Kita belajar tentang berkomunikasi juga, ya. Ya. Ingat kita buat WhatsApp group, Itu WhatsApp group kita bersamalah. Anda saya pasti ada juga WhatsApp group kerja anda. Ya. Jadi WhatsApp group kerja anda tu pun anda perlu untuk perhebatkan. Activate. Sebab WhatsApp group kerja tu adalah WhatsApp group kerja tu namanya WhatsApp group kerja, tapi jangan jadikan ianya hanya untuk kerja. Jadi kesilapan ramai orang, dia menjadikan WhatsApp group kerja hanya untuk tujuan kerja. Jadi bila ianya hanya untuk tujuan kerja, maka ianya akan jadi sepi. Tak ceria, sepi, sendu. Bila masuk tiba-tiba bila tiba-tiba masuk mesej kita WhatsApp group tu, terkejut. Ya Allah, apa ni? Sebab selalunya bila nak masuk mesej, mestilah mesej kena marah, kan? Nak marah kita, kan? Atau tak buat kerja ke, nak ingatkan ke, kan? Jadi tiap kali bunyi, ya Allah, apa ni, kan? Kan? Jadi kita pun takut nak berkomunikasi dan sebagainya, ya. Jadi jangan jadikan ianya sendu. Bila ianya lebih rancak,
kita berkomunikasi, ianya menjadi satu saluran tidak rasmi yang boleh memintas. Pintas apa? Pintas hierarki. Betul tak? Boleh pintas hierarki. Jadi kalau misalnya kita ada siapa your immediate boss? Puan Hairani Mazen. Ha? Mazen. Azian, Puan Azian. Puan Azian. Atas Puan Azian siapa? Mariam. Puan Mariamah kan? Jadi katakan kalau dalam WhatsApp group you all, ada Puan Azian, ada Puan Mariamah, baguslah kenapa? Boleh gunakan WhatsApp group tu nak pintas, nak bagi tahu Puan Mariamah. Bukanlah kita nak pintas, sebab Puan Azian pun ada situ, dia pun tahu juga. Tapi apa yang kita kata di situ akan terus diterima oleh Puan Mariamah. Kaedah tu, kalau nak jumpa Puan, nak pergi jumpa Puan Mariamah kat pejabat, pertama kena pergi jumpa Puan Azian. Puan Azian, saya nak pergi jumpa Puan Mariamah, nak bagi tahu dia satu. Apa aku nak bagi tahu dia? Kan? Faham tak? Kan? Jadi saluran ini boleh memintas hierarki, memintas hierarki. Ya, untuk kita nak bagi tahu atas lagi, cepat sikit. Tapi kenapa boleh? Sebab kita dah jadi kawan. Dalam grup tu kita dah jadi kawan, jadi kurang formal. Ni masalah kalau terlalu formal, memang susahlah kita nak beritahu. Tapi kalau kita dah jadi kawan, kan? Jadi tak adalah terlalu formal kan? Mudah untuk kita nak bermaklumkan, nak beritahu. Ya. Jadi kita kena rancakkan. Jangan jadikan ianya untuk kerja sahaja. Barulah kita ada hubungan yang lebih erat. Faham ya? Jadi rancakkanlah WhatsApp group masing-masing bila supaya anda boleh berkomunikasi dengan mudah. Lepas tu kalau kita dah biasa berkomunikasi, mudah kita nak bagi tahu pukul 12.30 malam, pukul 2 pagi kan? Macam hantua semalam. WhatsApp saya. Nah, macam rahsia. Pukul 2.30. Kan? Kan? Kenapa boleh mudah dia nak WhatsApp saya pukul 12.30? Orang lain boleh ke ni? Ni kapten orang tidur ke kan? Macam mana boleh tu? Sebab kita dah Chemistry. kita dah chemistry lah kan. Kita dah bercerita pasal dangdut lah, dah bercerita pasal benda lagi kan. Habis pasal serunai lah apa. Pasal serunai pun ada kan. Jadi bila perlu nak WhatsApp pasal kerja 12.30 boleh. Tak masalah. Kan? Tapi kalau tak pernah bercerita apa-apa, tak pernah berkawan contoh tiba-tiba nak WhatsApp pukul 12, boleh tak payah 12, pukul 10 malam pun dah fikir dah 2-3 kali kan, boleh ke pukul 10 ni boleh ke kan. Boleh je. Sebenarnya boleh je lah kalau selesai kerja, tapi kita rasa segan dan malu kan. Apa lah orang tu kata, penerimaan dia dan sebagainya kan. Itu sebabnya sebelum kita perlu nak menghubung atas alasan urusan rasmi, baik kita mula berhubung atas urusan yang tak rasmi dulu. Itu berkaitan dengan komunikasi, right? Jadi fikir saya punya bahasa. So what is it that you want to think? What is it that you want to talk about? Apakah yang penting, anda rasa penting? Topik apa yang penting? Adakah kita selepas 16 sesi kita bersama ni setakat di sini saja? Maksudnya macam dekat sekolah tu kan, SPM kan, kita belajar sampai SPM. Lepas tu, lepas SPM kita bakar buku kan. Lepas tu apa berlaku? Satu benda pun kita tak ingat, benda yang kita dah belajar untuk peperiksaan SPM. Betul tak? Contohnya, kalau saya hari ini bertanya dengan Pak Maun buat SPM ke SPM ke MCE? SPM kan? SPM kan? Okey, Pak Maun, apakah rumus Pythagoras? Sejarah tak pula. Sejarah tahu. Kan? Tapi pada untuk SPM kita hafal rumus tu. Tapi lepas tu kita bakar. Kita lupakan.
Ya. Jadi janganlah bakar dan lupakan apa yang kita dah belajar selama 16 sesi ni kan. Jadi sesi kalau kita bakar kita kena ingat apa yang kita dah belajar. Apa? Lagi masa? Fikir kan? Kita nak cakap kan? Terus cakap je lah ni. Okey, ya, tunggu. Okey, jadi sambil kita berfikir, okey? Sambil kita berfikir, bagus juga kalau kita minum kopi. Sambil berfikir. Sambil kita fikir, baik juga kita makan nasi lemak kan? Pedas. Jadi lagi mudah kita berfikir kan? Betul. Jadi apa kata kita rehat dulu supaya kita boleh berfikir. Jangan lebih cemerlang. Apa kata kita cakap tak kuat. Okey. Bersedia ya? Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Nak kopi! Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Itu boleh. Alamak, tu buka tu. Tak, stop. Saya Dabi dengar kan? Okey, bersedia? 1, 2, 3. Nak kopi. Okey, jom kita minum kopi dan kita sarapan dulu ya. Satu dalam semua tadi. Dah tak ada. Lepas ini tutup awal. Kita tadi Sambung ya. Sambung. British. Gelap tapi tak nampak kaki dia. Tempat ni dia tak kena. Macam mana tutup ni? siapa lagi pergi Yang tu. yang mau kita makan. Dah. Bukannya datang pun. Recording yang ada tu. Makin keluar. Recording. Siapa lagi pergi? Siapa lagi pergi? Kau tak kerja? Yang meeting dengan guard tu pun kau ikut? Dia bincang pasal apa? Alah, saja je tadi. Meeting pasal apa? Security system. Oh, Yang mana ya? Drone tu. Yang drone. Kita macam mana? Kita pakai sistem dia ke? Kita belum pergi. Baru dia buat Malaysia. Baru Tapi benda tu kalau ikut saya tak payah ni apa security Tak perlu. Tak perlu. Security monitor. Yes. Kereta plate 121 siapa punya? One to one. One to one ni apa Puan Mariamah? 7505. 7505. Kenapa? Dia tanya. Ah. Tanya. Tapi your email for audit tu you tahu kan?
Nanti dah tadi. Ah, ya. One Mariamah punya. Ya. 7505 tu siapa? 77540. 7505. Ni City. Ha? City. Honda City. Honda City ya. Okey okey. Thanks. Jemput. Makan ni. Ada list kan? Saya bagi kat dia. Ha? Saya ada bagi kan ni. Ada duduk dah pasti. Apa? Tak kena. Aku dah katakan. Mana ni cik? Ada. Ya. Have your breakfast. Ya. Okay, terus sini. Dah. Saya habis. I habis. Dah buat air. Yesterday you come down. Ikut dia mana? Kat mana? SIM card. Yesterday I kat sini. Ada meeting. You drive lah. You get there. Naik bas lah. Oh, ini. Let's go for Singapore. Let's go. Oh. Ingatkan kau berdua je. Ini je tuan dengan dia orang ke Johor. Dia orang ke Johor untuk buat itu dia tengok dulu. Kalau pergi sana, kita dia tengok. Oh, bersih. Di Johor ni, ni tu sempat tak makan nasi lemak awak betul. Nasi lemak awak betul. Sebab nama Pak Sentun. Okey lah tanya kasih ya. Tasha, Tapi ada satu buat lagi sedap. dekat dalam Riko ada. Nasi lemak keramat. Kacang pul haji. Haji je. Kau makan dengan Amir kan? Stadium baru. Oh, satu baru tu. Ada kita makan ke? Seberang jalan dia. Oh. Bukan yang makan laki tu. Kat jalan pergi dengan Batam. Nampak dagang situ. Tapi tahu tak lagi kita nak. Awak? Tahu lagi kita nak. Oh ya ke? Mana ada, saya lama botak je. Tempat dia. Dalam lagi luar. Amirul kan jaga bahagian apa? Dia jaga bahagian apa? Amirul. Apis. Tapi kecil. Dia ni. Bos besar.
Ya, di bagian apa? Kau jarang jumpa dia? Jarang. Dia bos tu sekarang. Tahu dia berapa orang? Pengarah tu orang pengarah. Hah? Kan? Pengarah kan dia atas kan pengarah kan. Sebab mau pengarah ada beberapa pengarah atau simbalan pengarah kan. Amirul. Amir Hafiz. Amirul Hafiz yang kecil tu. Amu punya tu. Mana? Dia dekat pejabat tanah. JB. Tengok. JB. Dia orang. Oh, JB. Dia dekat Batu Bahan jadi bagian penguasa. Dia pun Oh, suruh dia ambilkan sekejap. dia tarik ke sana. Besok tu dia apa tu? Besok dia ada. Ada tadi. Tengok saja pun ramai. Ha? Tak ada ramai. Indah tu dia dah Dulu tadi. Kalau dua orang dah tinggal ini lagi ramai. You keep in touch with him, ah? Ha? You keep in touch with him. Ada? Ha. Hafiz besar pun saya. Ada? Okey. Hafiz besar itu. Yang Yang besar tu. Hafiz Sado. Ha? Where is he now? Tak tahulah dulu. Bukan Melaka. Dia balik Melaka dah. kata balik Melaka. Dah balik Melaka. Dah balik Melaka dia. Kan kita betul. Kalau dah ada anak dah tak tahu. Pergi masa dia kahwin. Tak tahu, tak perasan. Rasa dia cuti hari ni cuti. Oh, dia cancel. Ni, tak lupa. Semalam dia ada kena tempat Islam. Ambil dia dekat rumah bawa ke Nisam Web. Ada meeting kata dia. Di Johor kan? Ya, di Johor kan Datuk. Di balik hari. Memang Datuk ke? Dia aku tak tahu lah. Ini aku. Dia. Oh. Ada dua-dua. Apa? Cuba jaga. Oh, masjid. Mana dia? Mari kita. Cepat sakit Banyak lagi. Kali dia dapat simpan order.
Darah dia naik sampai 129. Hah? Darah dia naik sampai 129. 59. 159 dekat 200. Bawa emergency. Darah cek semua lah, bagi turun lah. Dia memang ada darah tinggi. Dia tak heran. Payah tidur hospital. Darah dia naik gila. Dekat 200. Now everyone singing. Makan lah. Ya. Tadi Genting pun tak lah. Cuma ada darah tinggi dia. banyak. Ada eat quietly ya. Dia tak dapat jalan. Awak ke? Lagi satu sebab dia orang bawah masa fikir setelah masa dulu nak buat kata kan. Mungkin tu pun salah satu dia buat macam dia stres tau. Dia tak nampak so dia Jalan ke Singapura, pergi lagi studio. itu lagi penat Lagi duduk aja dulu jalan. dia rela tak cukup tu sebab minuman tak Itu saja buat tak lagi tak ada lagi tu je lah. Gila saya gila tapi Encik You know she ya. Ini semua orang dengar. ya That day, Wednesday, I kerja kan. I received 6 email from her. 2 is thank you well received. 2 4 tambah. Ayo, I tell you, the whole day I work reply to her. Dia nak kata saya ke satu benda. Cari pun petang lah. And then last we asked for the green light tender. The nurse already. Yesterday nak tengok. Already today will be the last day. I have not emailed her. Semua nak tengok. 2020 also she wants to see. 2020 kenapa 2020? Nanti I tell Miss Wong Miss Wong tanya lah, why you go back to 01? 2021 Itulah, kira you so busy. patah balik. Kau tengah cari tu. Kali dia dapat tu masuk dalam folder. Di sawah kebakar kan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang ni? Masih ada apa? Ada spot apa? Berapa jalan? 2. Berapa jalan? 2.
Yang ni banyak. Lambat nak cari sesuatu. Yelah, kalau company bagi detail senang kan. Yang tak bagi detail pula SOA check. Kita dah minta. Aku tak akan bagi invoice pasal dia tak ada. Dia tak cakap mau buat invoice. Tak juga. Dia take August lah. Aduh, geram betul aku.
Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, jadi kembali kita ke sesi pembelajaran kita. Dalam sesi ini anda akan berkongsi secara pembentangan, berkongsi apakah tajuk yang telah memberi kesan yang terbesar kepada diri anda dan apakah yang anda ingin lakukan selepas kursus ini supaya anda boleh berterusan memperhebatkan diri anda dalam tajuk tersebut ke ataupun menggunakan tajuk tersebut. Apakah yang anda nak lakukan? Ya, yang ini kita buat tanpa gunakan PowerPoint dulu ya. Okay, baik, siapa nak mula? Bentam saja. Okey, jom kita naikkan semangat kita. Ya, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Nak mula. Okey. Bersedia? 1, 2, 3. Nak mula. Tak cukup kuatkan lagi. Nak mula. Okey, bersedia? Pak Maul seorang buat. 1, 2, 3. Nak mula. Pak Mat seorang. Pak Maul seorang. Pak Maul. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Nak mula. Tak cukup kuat lagi. 1, 2, 3. Nak mula. Tak cukup kuat sekali lagi. 1, 2, 3. Nak mula. Macam tu. Okey, bersedia? Semua serentak. 1, 2, 3. Nak mula. Okey, siapa nak mula kan? Kata nak mula kan? Siapa nak mula? Kawan, siapa nak mula? Sila saya try. Okey, baik. Okey, baik ni tuan-tuan dan puan-puan, mari kita beri satu tepukan yang hebat untuk memberi semangat kepada Minnie Mouse. Okey, Minnie Mouse. Dekat tempat saya ke macam ni ya? Kita bukan dia buat online lagi ni. Ini kita berlatih pula. Okey. Buat pembentakan depan orang ramai. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, apa yang saya belajar yang paling saya rasa memberi kesan kepada saya adalah mungkin daripada yang empowerment yang kita ni kena jadi lebih independent. Kita tak perlu mengharap bos untuk semua kerja kita. Macam mungkin sebelum ni saya pun macam tu kot. Saya mengharap bos. Saya rasa macam bila saya nak buat, tak tanya bos, saya tak boleh. Okey, sebentar. Jangan terkejut ya. Saya pun sambil cakap ni, saya pun nak berlatih juga. Okey, jadi bila kita sedang menyampaikan satu depan khalayak, macam kita buat online, tangan kita gerak-gerak kan? Jadi tangan kita pun jangan kita pegang, lepaskan, ingat ya. Ingat tak? Gerakan tangan asas. Angkat, renggang, gerak-gerakkan. Ingat tak? Angkat, renggang, gerak-gerakkan. Okey, jom kita semua.
Angkat, renggang, gerak-gerakkan. Gerak-gerakkan. Berlakonlah berkata sesuatu. Pretend to say something. Okay. Macam itulah saya sebelum ni. Saya tak ada confident nak buat Saya tidak confident. tidak confident. Rasa macam saya akan melakukan kesalahan.